Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kita lagi pada kelas PKA pada kali ini. So, pada kali ini saya akan menerangkan berkaitan dengan modul 2. So, tajuk besar modul 2 ni adalah sistem bekalan air bersih dan sistem penyaliran kumbahan domestik. So, pada hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan subtopik modul 2 iaitu 6.2 sistem penyaliran kumbahan domestik. Minggu lepas kamu telah bersama dengan Cikgu Radin dan Cikgu Radin telah menerangkan berkaitan dengan sistem bekalan air bersih. Okey, harap kamu ingat lagi lah dan jelas berkaitan dengan minggu lepas. So, pada minggu lepas kamu telah belajar berkaitan dengan satu sumber air. Yang kedua, bagaimana kita nak mengambil sumber air tersebut. Yang ketiga, kita merawat. Bagaimana proses rawatan air. Okey. Yang keempat, kaedah agihan. Bagaimana kita nak mengagihkan air tersebut ke kawasan perumahan. Dan yang kelima berkaitan dengan sistem perpaipan. Okey, so maksudnya pada minggu lepas kamu dah belajar bagaimana sumber air dirawat, seterusnya disalurkan ataupun disalurkan ke kawasan-kawasan perumahan. Okey. So, pada kali ini saya nak menerangkan berkaitan dengan sistem penyaliran kumbahan. Kalau ingat kumbahan. Kumbahan ni maksud apa? Yang dihasilkan oleh kawasan perumahan sebelum kita salurkan ke sungai. Okey. Okey. Sebelum saya nak cerita lebih lanjut berkaitan dengan sistem penyaliran kumbahan domestik, okey, saya nak terangkan sedikit, okey, berkaitan dengan kilangan air bukan hasil, okey, yang dipanggil sebagai NRW. Okey, ini berkaitan dengan minggu lepas ni. So, saya nak sentuh sikit sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan subtopik saya pada hari ini. Okey, so kehilangan air bukan hasil. Apa dia kehilangan air bukan hasil ni ataupun dipanggil sebagai NRW ni? Okey, menurut definisi oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, okey, apa yang dipanggil sebagai NRW ni adalah kuantiti air yang tidak mendatangkan pulangan kepada operator air. Maksudnya, air yang dihasilkan tidak mendatangkan pulangan keuntungan kepada operator air, iaitu kepada SPAN. Kenapa boleh berlaku begitu? Okey, kenapa boleh berlaku kuantiti air yang tidak mendatangkan pulangan ni? Okey, so punca kehilangan air bukan hasil ni adalah satu disebabkan oleh kehilangan fizikal. Okey, kehilangan air di dalam paip menyebabkan punca utama disebabkan oleh kebocoran paip. Maksudnya ada berlaku kebocoran di tengah-tengah laluan air tersebut. Sebelum sampai ke kawasan perumahan, ada berlaku kebocoran. Biasa kamu nampak kot. Itu dipanggil sebagai kehilangan fizikal. Okey. Yang kedua adalah kehilangan komersial. Okey. Kehilangan komersial ni adalah disebabkan oleh penggunaan meter paip yang kurang tepat. Okey. Kecurian air, sambungan tidak sah dan sebagainya. Itu dipanggil sebagai kehilangan komersial. Dan yang ketiga adalah penggunaan sah yang tidak dibilkan. Okey, apa aktiviti yang menyebabkan penggunaan sah tapi tidak dibilkan? Contohnya, air digunakan oleh operator untuk mencuci saluran paip. Okey, air yang digunakan untuk memadam kebakaran. Okey, air yang dibekalkan semasa gangguan bekalan air. So kalau kamu tengok pada kawasan-kawasan yang mengalami gangguan bekalan air, ada tak air yang dihantar oleh pihak SPAN, Perkhidmatan Air Negara, dengan menggunakan lori? Okey, tentu kamu biasa nampak kan? So itu adalah penggunaan air yang sah tetapi tidak dibilkan. Okey.
So ada 3 punca kehilangan air bukan hasil. Yang pertama adalah disebabkan oleh kehilangan fizikal. Okay. Yang kedua adalah disebabkan oleh kehilangan komersial. Yang ketiga adalah disebabkan oleh penggunaan air yang sah tetapi tidak boleh dibilkan. Okay. Itu dipanggil sebagai kehilangan air bukan hasil. So, bagaimana nak mengatasi masalah NRW tadi? Okay. Bagaimana nak mengatasi masalah NRW ataupun air bukan hasil tadi? Okay, so ada dua pihak yang bertanggungjawab. Satu, pihak penguasa. Satu adalah pihak pengguna. Okay, kalau di bawah pihak berkuasa ataupun penguatkuasa, satu, dia perlulah lakukan pemantauan yang lebih intensif. Yang kedua, memperketatkan undang-undang terhadap kecurian air. Penggunaan paip yang tidak sah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia perlu memberi pendedahan dan kesedaran kepada masyarakat. Perlu buat ceramah, seminar dan sebagainya. Yang keempat, memberi intensif kepada pengguna bagi menggalakkan pengguna menukar meter paip yang lama kepada yang baru. Dan yang terakhir sekali adalah membuat penilaian bagi keperluan menukar paip lama kepada paip baru yang lebih tahan lama. So itu adalah tindakan yang boleh diambil oleh pihak berkuasa bagi mengatasi masalah NRW. Manakala bagi tanggungjawab pengguna pula, yang pertama adalah melaporkan sebarang kecurian, kebocoran, limpahan dan sebagainya kepada pihak berwajib. Yang kedua, apa perlu buat adalah menukar meter paip lama kepada meter paip baru. Yang ketiga, memupuk sifat bertanggungjawab dalam penggunaan air bersih. Seterusnya, memberi kerjasama kepada sebarang kempen yang dilaksanakan. Dan yang akhir sekali, sentiasa perhatian terhadap pengguna air dan tidak menggunakan air yang melepasi meter premis masing-masing. So, itu adalah tindakan ataupun tanggungjawab pengguna bagi mengatasi masalah kehilangan air bukan hasil. Okay, saya ulang lagi sekali. Apa yang dipanggil sebagai, kenapa dipanggil sebagai NRW ataupun air bukan hasil ni? Dia bermaksud kuantiti air yang dibekalkan tidak mendatangkan pulangan yang sepatutnya kepada operator air ataupun kepada pengeluar air. Okay. So ini adalah sedikit berkaitan dengan kehilangan air bukan hasil. Okay. So saya harap semua jelas berkaitan tersebut, berkaitan dengan perkara tersebut. So seperti yang saya janjikan, okay, saya beritahu pada awal tadi. Okay. So saya ingin menerangkan berkaitan dengan sistem penyaliran kumbahan domestik. Okey, apa dipanggil sebagai kumbahan? Okey, apa dipanggil sebagai kumbahan? Kenapa sebelum ni dipanggil sebagai bekalan air, sumber bekalan air? Okey. So, kumbahan, air kumbahan atau air sisa kumbahan adalah air yang telah digunakan dan dicemari oleh aktiviti manusia. Okay, itu dipanggil sebagai kumbahan. Air yang telah digunakan dan telah dicemari oleh manusia. So, bagaimana kita nak salirkan dia? Adakah kita boleh terus salirkan ke sungai? Tidak kan? Sebab dia akan mencemari sungai tersebut. Okay. So, kumbahan ni boleh dikelaskan kepada 3 jenis kumbahan, iaitu kumbahan domestik. Okay, kumbahan domestik ni pada kawasan perumahan lah. Okay, kumbahan industri. Okay, dan air larian permukaan.
So air laran permukaan ni maksudnya adalah air hujan. Okey. So apa dipanggil sebagai kumbahan domestik? Okey. Apa sumber dia? Daripada mana kumbahan domestik ni? So kumbahan domestik ni sumbernya adalah air yang digunakan dalam bilik air, okey, tandas, sinki yang dihasilkan dari kawasan perumahan. Okey, kawasan komersial, pusat membeli belah, kawasan rekreasi dan kawasan institusi. Institusi ni macam sekolah lah. Okey, so ini adalah kumbahan domestik. Manakala kumbahan industri ni sumber dia puncanya adalah daripada air yang digunakan dalam proses pembuatan dan perindustrian seperti pembuatan makanan, pembersihan dan pertanian. So dia ada kaedah rawatan yang lain. Manakala air laran permukaan ni sumbernya adalah daripada air hujan yang mengalir di atas permukaan bumi. Okay, so ada 3 jenis sumber kumbahan. Yang kita nak bincangkan dalam ni adalah kumbahan domestik yang sumbernya daripada rumah, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan rekreasi dan kawasan institusi ataupun sekolah. Okey, so daripada gambar rajah ni, ni gambar rajah secara kasar lah. Okey, bagaimana kita nak mengalirkan air kumbahan daripada kawasan perumahan ataupun daripada rumah. Okey, kalau kat rumah ni kita biasa nampak ada sinki, ada besen cuci, ada bilik air, tandas dan sebagainya. So bagaimana kita nak mengalirkan kumbahan tersebut akan pergi kepada paip lekapan, akan pergi kepada paip salin, akan pergi kepada pembentung. So ni pembentung. Dan daripada pembentung dia akan pergi kepada loji rawatan. Okey, daripada loji rawatan dirawat, barulah kumbahan tersebut boleh disalirkan ke sungai ataupun laut. Okay, so saya harap kamu faham setakat ni. Yang kita nak belajar adalah berkaitan dengan penyaliran kumbahan domestik. Okey. Saya tunjukkan berkaitan dengan carta alih sistem pengaliran kumbahan domestik. Okey, daripada sebuah rumah ataupun bangunan, kita akan ada lekapan sanitari. Lekapan sanitari ni macam biasalah. Kita ada sinki, bilik air, tandas, besen cuci, apa lagi? Dulang pancuran. Okey, kalau ada bathtub. Okay, so itu adalah lekapan sanitari. Lekapan sanitari tadi akan mengalirkan air kumbahan pergi kepada paip lekapan. Okay, paip lekapan ni biasanya kamu nampak dekat dalam rumah selalunya berwarna putih. Okay. Ataupun dekat sekolah kamu boleh nampak selalunya berwarna putih. Okay. Itu adalah paip lekapan. Dan paip salin mengalirkan kumbahan daripada paip lekapan ke paip salin. Paip salin ni selalunya berada di luar kawasan bangunan. Okey. Ada kawasan perumahan ataupun ada rumah yang menggunakan tangki septik. Okey, kaedah tangki septik. Ada juga kumbahan yang disalurkan terus kepada pembentung awam. Pembentung awam akan collect semua kumbahan dan dia akan pergi kepada loji rawatan kumbahan. So, kumbahan domestik tersebut akan dirawat dekat loji rawatan kumbahan tadi, barulah disalurkan ke sungai ataupun laut. Okey, kalau rumah tersebut menggunakan tangki septik, okey, kumbahan daripada paip lekapan, paip salin akan pergi kepada tangki septik. Okey, tangki septik ni tadi akan rawat kumbahan dan seterusnya akan mengalirkan ke sungai ataupun laut.
Okey, so ada rumah yang menggunakan tangki septik, ada kawasan perumahan yang menggunakan loji rawatan kumbahan. So apa yang saya nak tunjukkan pada hari ini adalah carta alih sistem pengaliran kumbahan domestik. Bangunan pergi kepada lekapan sanitari. Nanti kita tengok apa contoh-contoh lekapan sanitari. Dia pergi kepada paip lekapan pergi kepada paip salin akan pergi kepada pementung awam akan pergi kepada loji rawatan kumbahan dan seterusnya barulah dilepaskan ke sungai ataupun laut. Okey. So ni gambar rajah sistem kumbahan bagi sesebuah rumah. Okey, biasa kamu nampak. Okey, ni rumah, kelihatan rentas rumah. Okey, ada bathtub, ada besin cuci, ada tandas. Ini dipanggil sebagai lekapan sanitari. Okey, ada paip ni, ada paip bolong yang keluar dekat bumbung rumah, itu dipanggil sebagai paip bolong. Ada paip lekapan. So ini dipanggil sebagai paip lekapan yang menyambung dengan lekapan sanitari. Okey, so ini adalah paip lekapan. Okey, paip lekapan ni selalunya berada di dalam rumah. Bila dia luar, dia akan bersambung pula dengan paip salin. Okey, paip salin ni akan bawa kumbahan tadi pergi kepada pembentung awam. So ini adalah pembentung. Okey. So sebelum daripada paip salin tadi, sebelum dia pergi kepada pembentung akan adalah kebuk pemeriksaan ataupun lurang dan sebagainya. Okey, nanti kita akan tengok apa dia kebuk pemeriksaan, apa dia lurang. So kebuk pemeriksaan ni pula biasanya kamu pun boleh nampak dekat kawasan perumahan. Kalau rumah kamu tu kamu boleh nampak dekat belakang selalunya. Ada tertutup dengan besi. Kepingan besi lah. Okey, so itu adalah kebuk pemeriksaan. Okey, so ini adalah gambar rajah berkaitan dengan sistem penyaliran kumbahan domestik. Okey. Persoalan kita, kenapa kumbahan perlu dirawat? Kenapa? Kenapa kumbahan perlu dirawat? Kenapa dia tak terus pergi ke sungai? Okey, kenapa tak buang terus ke sungai? Okey. So sebenarnya sistem penyaliran kumbahan ni bagi mengelakkan pencemaran kepada alam sekitar. Kerana ada kumbahan yang mengandungi sisa tercemar yang terdiri daripada bahan pepejat organik dan bahan bukan organik. Okey. Kenapa kita perlu rawat? Kenapa kumbahan ni perlu dirawat? Sebab kita nak mengelakkan pencemaran kepada alam sekitar. Kerana kumbahan mengandungi sisa tercemar yang terdiri daripada bahan pepejat organik dan bahan bukan organik. Kewujudan bahan organik dalam air kumbahan merupakan sumber utama pembiakan mikroorganisma yang terdapat sebilangan kecil daripada mikroorganisma yang boleh mendatangkan penyakit. Okey. So, ini adalah kumbahan domestik. Selalunya kumbahan domestik ni 99% adalah air, 1% adalah daripada sisa tercemar. So, sisa tercemar ni dia terdiri daripada bahan organik dan bahan bukan organik. Bahan organik seperti protein, karbohidrat, lemak. Bahan bukan organik adalah seperti garam, logam dan kesik. Okey. Kenapa perlu berawat? Sebab kita nak mengelakkan pencemaran kepada alam sekitar. Kamu boleh kaitkan dulu dengan kes yang berlaku dekat Johor dulu. Okey, pencemaran
kumbahan daripada industri, okay, yang dibuang ke sungai, dia menyebabkan apa? So boleh kaitkanlah, berkaitan dengan situasi-situasi yang berlaku semasa. So itu adalah berkaitan dengan kumbahan industri. So sama juga kalau kumbahan rumah daripada kumbahan domestik, daripada sumbernya daripada rumah. Kenapa perlu kita rawat? Sebab untuk kita mengelakkan pencemaran kepada alam sekitar. Okey, ini adalah jenis-jenis mikroorganisma, okay, yang boleh menyebabkan pembawaan penyakit kepada manusia. Okay, kita ada bakteria, virus, alga, protozoa, okay, dan sebagainya. So ini adalah jenis-jenis mikroorganisma. Okay, so kepentingan sistem penyaring kumbahan domestik ni, yang pertama sekali, untuk kita memastikan kesihatan isi rumah terjaga daripada bahan cemar yang terdapat dalam kumbahan. Okay. Yang kedua, memastikan kumbahan dikeluarkan dari bangunan dengan lebih cepat menggunakan sistem penyaliran yang tepat dan betul. Yang ketiga, memastikan gas berbahaya tidak terhasil daripada kumbahan yang terkumpul di dalam paip ataupun tangki septik. Dan yang keempat, untuk memastikan kumbahan dapat dikumpulkan dan dibuang dengan lebih sistematik. Okay. Siapa pihak yang terlibat dengan dalam penyaliran kumbahan domestik? Soalan saya, siapa yang terlibat? Saya rasa kamu pernah nampak sebelum ni. Okay. Pihak yang terlibat dalam penyaliran kumbahan domestik. So cuba cari siapa pihak yang terlibat. Okay. Okay. So saya harap semua jelas berkaitan dengan yang sebelum-sebelum ni lah yang saya dah cuba terangkan tadi. Okay, so sekarang kita pergi kepada sistem penyaliran kumbahan domestik. Okay. Kita ada lekapan sanitari. Apa dia lekapan sanitari? Lekapan sanitari adalah lekapan yang disambung pada paip lekapan bagi mengumpul najis dan air sisa. Okay. Kita biasa sebut nanti najis dan air sisa. Okay. Lekapan sanitari terbagi kepada dua, iaitu lekapan najis dan lekapan air sisa. Okay. Saya nak kamu faham betul-betul. Okay. Lekapan ada dua, lekapan najis dengan lekapan air sisa. Lekapan najis dia terdiri daripada tandas dan urinal. Urinal. Okay. Tandas pula ada banyak jenis. Kita ada tandas cangkung, tandas duduk dengan bidet. Okay. Untuk urinal, kita ada jenis papak, kandang, mangkuk. Nanti kita tengok pula contoh-contoh dia macam mana gambar rajah. Lekapan air sisa pula, dia terdiri daripada sinki dapur, besen basuh, tap mandi, dulang pancuran. So itu adalah lekapan air sisa. Okey. Lekapan najis adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan najis seperti tandas dan urinal. Okey. So itu adalah tandas duduk, bidet dengan tandas cangkung. Biasalah ini fungsinya untuk mengumpulkan najis dengan urinal. Okey. Ni yang urinal. Okey, kelengkapan sanitari yang digunakan oleh lelaki untuk membuang air kecil. Okey. Ada 3 jenis. Jenis kandang, jenis papak, jenis mangkuk. Okey. Biasa nampak kot. Okey, cuma tak tahu nama je. Okey, so ini adalah lekapan sanitari jenis urinal. Okey, lekapan air sisa.
Okay, lekapan air sisa ialah alat yang digunakan untuk mengumpulkan air sisa daripada sebarang aktiviti yang menggunakan air selain aktiviti membuang air besar dan air kecil. Kita ada bathtub, tub mandi, kita ada dulang pancuran. Okay, dulang pancuran itu tempat shower sebenarnya. Okay, bawah dia tu, itu dipanggil sebagai dulang pancuran. Kita ada sinki dapur dan kita ada besen cuci. So, ini adalah lekapan air sisa. Okay. Daripada lekapan sanitari tadi, dia akan berhubung dengan paip lekapan. Okay. Paip lekapan ni adalah berfungsi untuk mengumpul bahan air sisa dengan najis tadi. Okay. So, itu dipanggil sebagai paip lekapan. So, paip lekapan dan paip salin berfungsi untuk mengalirkan kumbahan dari lekapan sanitari. Okay, gambar rajah yang sebelum tadi. Ke pembentung awam atau ke tangki septik. Okay. Paip lekapan dipasang secara menegak pada dinding rumah. Itu paip lekapan. Manakala paip salin dipasang secara mendatar di dalam tanah. Tadi saya dah bagi tahu. Paip lekapan kedudukannya dalam rumah dan dipasang tegak. Paip salin kedudukannya di luar rumah dan dipasang secara mendatar di dalam tanah. Okay. Pemasangan paip lekapan dan paip salin bergantung kepada sistem yang dipilih. So, banyak sistem lah. Nanti kita akan tengok sistem-sistem tersebut. Okay. So, najis dengan air sisa tadi yang dibawa daripada paip lekapan dan paip salin seterusnya akan pergi kepada pembentung awam. Okay, pembentung awam ni dibina untuk mengalirkan kumbahan daripada kawasan perumahan. Okay, pembentung awam ni dia akan terima najis dan air sisa daripada kawasan perumahan dan dia akan bawa kumbahan tersebut ke loji rawatan kumbahan. Okay, ada beberapa jenis, ada 2 jenis pembentung yang biasa digunakan. Yang pertama adalah pembentung berkabung dan yang kedua adalah pembentung berasingan. Okay, so nanti kita akan tengok apa beza antara kedua-dua jenis pembentung tersebut. Okay. So daripada pembentung tadi, kumbahan tu nak disalurkan ke mana? Okay, daripada pembentung yang kita dah tengok tadi, daripada paip salin, daripada paip lekapan, akan pergi pada paip salin akan pergi pada pembentung. So, pembentung nak ke mana bahan kumbahan? So, bahan kumbahan tersebut akan pergi ke loji rawatan kumbahan. Okey, rawatan kumbahan berfungsi untuk merawat kumbahan dengan menggunakan pelbagai kaedah. Okey, sebelum kumbahan tersebut disalurkan ke sungai. Okay. So gambar rajah 2.21 menunjukkan loji rawatan kumbahan yang digunakan kat Malaysia. Okay. Ada juga rumah yang menggunakan tangki septik. Okay. So pemilihan loji rawatan kumbahan ataupun tangki septik ni bergantung kepada kuantiti kumbahan. Okay. Kuantiti kumbahan dia mempengaruhi pemilihan kaedah rawatan kumbahan. Okay. So itu adalah sedikit berkaitan dengan susu galu. Okay. Perjalanan najis dengan air sisa yang dihasilkan daripada rumah kediaman sehinggalah dibawa terus ke loji rawatan kumbahan. Okay. So, analisis sistem penyaluran kumbahan domestik. Okay.
kita nak pilih ni sebenarnya berdasarkan kepada isi padu kumparan. So, paip lekapan dia ada 3 jenis, iaitu sistem 1 paip, sistem 2 paip dan sistem paip tumpu. Kena tahu nanti ni ketiga-tiga paip lekapan ni. Apa beza dia? Apa ciri dia? Paip sali pula ada 3 jenis, iaitu 3 sistem, iaitu sistem berasingan, sistem gabungan dan sistem berasingan separa. Pembentung awam ada 2 jenis, iaitu sistem pembentung bergabung ataupun sistem pembentung berasingan. Manakala rawatan kumbahan juga terdiri daripada 2, satu ada loji rawatan kumbahan, yang kedua adalah tangki septik. Okay. So, pemilihan sistem ataupun pemilihan kaedah bergantung kepada isi padu kumparan. Okey. Saya harap setakat ni semua pelajar jelas. Okey, dan ada catatan lah. Okey. Catat apa yang perlu. Okey, supaya sentiasa ingat. Kaitan sentiasa ingat dan tak mengantuk lah sepanjang sesi pembelajaran ni. Okey. Saya pergi kepada paip lekapan. Okey, paip lekapan ada 3 jenis. Yang pertama adalah sistem 1 paip. Okey. Sebelum saya terang berkaitan dengan sistem 1 paip ni lah. Okey, kita tengok berkaitan dengan paip lekapan dulu. Okey, paip lekapan adalah paip yang mengalirkan najis dan air sisa yang dikumpul daripada lekapan sanitari daripada yang najis dengan urinal tadi. Okey, ke paip salib sebelum dirawat di tangki septik ataupun loji rawatan. Okey. Terdapat 3 jenis paip lekapan, iaitu paip najis, paip air sisa dan paip bolong. Okay, so kamu boleh tengok daripada gambar rajah. So paip bolong ni ke atas. Okay, so ni adalah paip bolong. So biasa kamu nampak kalau kamu perhatikan dekat bumbung, kawasan bumbung rumah akan ada satu paip yang terkeluar. So itu dipanggil sebagai paip bolong. Okay. Jenis-jenis paip lekapan, paip najis, paip yang bersambung dengan lekapan najis dan hanya mengalirkan najis sahaja. Lekapan najis apa? Tandas duduk tadi, tandas cangkung tadi, bidet tadi. So itu adalah paip, itu adalah lekapan najis. Okey, paip air sisa. Paip yang bersambung dengan lekapan air sisa dan hanya mengalirkan air sisa sahaja. Sisa ni dari mana? Sinki, mesin cuci, okey, tap mandi. So itu adalah paip air sisa. Yang ketiga adalah paip bolong. Okay, paip bolong adalah paip yang melepaskan udara termampat. Dalam ni fungsinya adalah untuk melepaskan udara yang termampat di dalam paip lekapan. Okey. So paip lekapan ni ada 3 jenis sistem yang digunakan dalam paip lekapan. Yang pertama adalah sistem 1 paip. Kamu tengok ni. So ini adalah sistem 1 paip. Okey. Perhatikan dia punya paip cabang. Dia ada paip bolong. Ini adalah paip najis dengan air sisa, dia bawa sekali. Okey, dia ada paip cabang. And then yang tegak ni yang diisi dengan udara, yang terisi dengan udara termampat, itu dipanggil sebagai paip bolong. Okey, sistem 1 paip hanya menggunakan 1 paip yang bersambung dengan lekapan sanitari. Okey.
melalui paip cabang untuk mengalirkan air sisa dan najis ke paip salin di bawah tanah. Okey, paip bolong dipasang pada paip cabang bagi melepaskan udara yang termampat. So yang tegak ni, yang terisi dengan udara, itu dipanggil sebagai paip bolong, cabang bolong. Apa kelebihan dia? Dia memerlukan satu paip utama sahaja. Kerja pemasangan dia lebih ringkas, kos pemasangan dan penyelenggaraan lebih murah. Kos pemasangan dan kos penyelenggaraan lebih murah berbanding dengan sistem dua paip. Apa dia kekurangan dia? Kekurangan sistem satu paip ni memerlukan lebih banyak pemasangan paip cabang bolong dan pemasangannya lebih rumit. Sebab dia banyak menggunakan paip cabang bolong dan pemasangannya lebih rumit. Okay. So ini satu paip. Tengok betul. Pastikan boleh melabel. Okey. Pastikan dapat menyatakan kelebihan dan kekurangan. So ini adalah sistem dua paip. Okey. Saya buat dalam satu slide supaya kamu boleh nampak perbezaan bagi sistem tersebut. Okey, sistem dua paip. Cuba tengok. Dengan satu paip tadi. Satu paip ada satu je. Dia punya paip bolong. Yang ni ada dua. Okey. Satu untuk najis. Satu untuk air sisa. Tengok dia tak bercampur. Okey, ini dipanggil sebagai dua paip. Sistem dua paip menggunakan dua paip, iaitu paip najis yang disambung dengan lekapan najis, manakala paip air sisa yang disambung dengan lekapan air sisa. Asing. Kedua-dua paip ini disambung dengan paip bolong yang berasingan bagi melepaskan udara termampat. So daripada paip lekapan tadi, dia akan pergi kepada paip salin. Okey. Kelebihan dia, penyaliran lebih berkesan sebab dia berasingan. Sesuai untuk rumah setingkat. Okey. Kekurangan dia, kerja pemasangan lebih rumit kerana memerlukan dua paip. Okay, lebih rumit, lebih lama kerja pemasangan dia. Dia memerlukan kos yang tinggi untuk pemasangan dan penyelenggaraan. Of course lah, kos yang tinggi sebab dia memerlukan lebih paip berbanding dengan satu paip. Walaupun dia penyaliran dia lebih berkesan dan dia sesuai untuk rumah bertingkat. Yang ketiga adalah sistem paip tumpu. Ini sistem paip tumpu. Okay, dia ada satu paip bolong. Okay, dia ada paip cabang. Cuma dia tak ada paip cabang bolong. Okay. Sistem paip tumpu hanya menggunakan satu paip sahaja seperti sistem satu paip. Okay. Lekapan sanitasi disambung pada paip tumpu melalui paip cabang untuk mengalirkan air sisa dan najis ke paip salin di bawah tanah. Paip bolong dipasang terus pada paip tumpu bagi melepaskan udara yang termampat. Okey, apa kelebihan paip tumpu? Dia memerlukan satu paip tunggal sahaja untuk mengalirkan air sisa dan kumbahan. Okey, kos pemasangan dia murah dan kos penyelenggaraannya pun adalah murah. Kekurangan dia adalah sistem pengudaraan kurang lancar. Yang kedua, dia mudah tersumbat jika tidak diselenggara dengan baik. Okey, so ada 3 sistem untuk paip lekapan yang perlu kamu tahu dan perlu dapat bezakan dia. Okey, so dia dah rumuskan, telah nyatakan. Okey, sistem satu paip
merupakan pilihan pemasangan yang terbaik kerana memerlukan kos pemasangan dan penyelenggaraan yang lebih rendah berbanding dengan sistem dua pipe. Okey, sistem satu pipe juga mempunyai pengudaraan yang baik walaupun pemasangan paip bolong adalah lebih rumit kerana dia ada paip cabang bolong. So, antara ketiga-tiga tadi dapatlah disimpulkan bahawa sistem satu paip merupakan merupakan pemilihan pemasangan yang terbaik. Yang ni. Walaupun pemasangan dia sukar kerana dia ada paip cabang bolong. So daripada tiga-tiga tadi, yang terbaik adalah sistem satu paip. So kumbahan tadi yang telah melalui paip salin, kumbahan tadi yang telah melalui paip lekapan, dia akan bagi kepada paip salin. Paip salin ni adalah paip yang dipasang untuk mengalirkan najis dan air sisa dan air permukaan dari bangunan atau rumah ke pembentung awam. So, paip salin ni selalunya dipasang di luar rumah, di dalam tanah dan secara melintang. Terdapat beberapa jenis bahan yang digunakan untuk membuat paip salin. Yang biasa kamu nampak sepertinya tanah liat, daripada tanah liat, besi tuang, PVC, gentian kaca dan konkrit. So ni ada gambar rajah dia. Satu paip paip salin daripada tanah liat. Yang ni. Dia tahan lama, dia tahan kakisan. Tapi dia mudah pecah sekiranya dikenakan beban yang tinggi. Maksudnya bila dikenakan beban yang tinggi di atas tanah, so dia mudah pecah. Yang kedua adalah paip besi tuang. Mampu menanggung beban yang tinggi, kukuh tetapi dia mudah berkarat. Empat, paip gentian kaca. Keanjalan dia tinggi, mudah dipasang dan ringan. Tapi dia tidak tahan kepada pelarut, petrokimia dan lemak. Paip konkrit. Dia kukuh tahan lasak, tidak tahan kakisan serta mempunyai tahap geseran yang tinggi. Satu lagi yang tertinggal adalah paip PVC. Paip PVC ni macam paip biasa, cuma dia lebih tebal dan dia lebih besar. Dia tahan kakisan, ringan dan mudah dipasang, tetapi dia mudah melentur jika dikenakan beban yang tinggi. So, ini adalah beberapa jenis bahan dalam pembinaan paip salin. Sistem paip salin dan ciri dia. Kita ada beberapa jenis sistem paip salin. Yang pertama dipanggil sebagai sistem berasingan. So tengok gambar rajah. Fahamkan gambar rajah dulu. So saya dah bagi tahu tadi paip salin kedudukannya di luar rumah yang dipasang melintang. So ini adalah paip salin. So ini dipanggil sebagai sistem berasingan. Kenapa dia berasingan? Kerana dia memerlukan dua jenis paip salin. Kenapa dia dua? Satu dia membawa najis dan air sisa. Daripada paip lekapan najis dan air sisa, dia akan pergi kepada paip salin najis dan air sisa. Satu lagi, dia bawa paip salin ni, dia bawa air permukaan. Dia bawa air permukaan. Air permukaan ni maksudnya air hujan lah. Dia akan bawa air permukaan. So, dia ada dua paip, iaitu paip salin najis dengan air sisa, berfungsi mengumpulkan najis dan air sisa dari paip lekapan dan disalurkan ke pembentung awam
sebelum ke loji rawatan kumbahan. Satu lagi pipe salinnya adalah pipe salin air permukaan. Berfungsi mengumpulkan air hujan melalui pipe air hujan. Okey. So selalunya air hujan ni tadi dia tak akan pergi kepada loji rawatan. Dia terus disalurkan ke sungai ataupun laut. Sebab dia tak dia tak tercemar lah. Okey, dan dia tak perlu dirawat. Okey, so ada dua pipe salin. Okey. Yang kedua adalah sistem berasingan separa. Okey, cuba tengok ni. Sistem berasingan separa. Okey. Satu, dibawa najis dengan air sisa, serta juga dengan air hujan, dan satu lagi dia ada air hujan juga dihantar ke tempat lain. Okey. Dia sistem berasingan separa ni, dia ada dua jenis pipe salin. Satu pipe salin najis dan air sisa. Berfungsi mengumpulkan najis dan air sisa dari pipe lekapan dan disalurkan ke pembentung awam sebelum ke loji rawatan kumbahan. Okay. Pipe salin air permukaan yang terletak berhampiran dengan pipe salin najis dan air sisa akan terus disambungkan ke pipe salin tersebut. Okay, maksudnya kedudukan pipe lekapan air hujan yang berdekatan dengan pipe lekapan najis dan air sisa, okey, kumbahan dia dan air hujan tadi akan disalurkan dalam satu pipe salin. Okey, dia akan bawa ke pembentung dan terus ke loji rawatan. Okey, manakala satu lagi dipanggil sebagai pipe salin air permukaan yang ni. Okey. Berfungsi mengumpulkan air hujan yang menjadi air permukaan melalui pipe air hujan dan dia akan terus kepada pipe salin sendiri dan dia terus lepaskan ke sungai. Maksudnya sekarang ni pipe lekapan air hujan tadi dia akan pergi kepada pembentung dia dan air ni tak akan pergi ke loji rawatan. Sebaliknya dia terus pergi kepada sungai ataupun laut. Okey. Manakala pipe air hujan, pipe salin pipe lekapan air hujan tadi yang berdekatan dengan pipe lekapan najis dan air sisa. Dia akan pergi kepada satu pipe salin. Okey. So yang ni akan pergi kepada pembentung dan pembentung akan pergi kepada loji rawatan untuk dirawat. Okey. Yang ketiga adalah sistem pipe salin jenis gabungan. Okey. So jenis gabungan ni kalau kamu perasan, okey, najis dengan air sisa serta air hujan disalurkan ke satu pipe salin yang membawa najis, air sisa dan air kumbahan, air permukaan. Okey, di bawah tiga tadi. Okey, so di bawah tiga, iaitu di bawah najis, air sisa dan air permukaan bagi kepada pembentung awam dan daripada pembentung awam dia akan pergi ke mana? Ke loji rawatan. So maksudnya dia kena rawat ketiga-tiga tadi. So pemasangan pipe salin menggunakan sistem gabungan merupakan sistem yang paling mudah dipasang dan ekonomi. Okey, dia paling mudah dan dia paling senang dipasang. Kenapa? Sebab dia menggunakan satu pipe salin sahaja. Okey, yang berfungsi mengumpul najis dan air sisa dan air permukaan dan disalurkan ke pembentung dan seterusnya ke loji rawatan kumbahan. So, itu berkaitan dengan sistem pipe salin. Ada tiga jenis yang saya dah sentuh. Okey. Iaitu sistem berasingan separa dan satu lagi adalah dipanggil sebagai sistem gabungan dalam pipe salin.
Okey, so saya harap kamu jelas. Okey, kamu dapat bezakan antara ketiga-tiga sistem tersebut. Saya terangkan juga berkaitan dengan prinsip pemasangan paip salib. Okey, so paip salib tadi kita dah tengok jenis-jenis dia. Okey, dan kita dah tengok berkaitan dengan sistem dia. So bagaimana prinsip pemasangan paip salib yang perlu kita tahu. Okey, pemasangan paip salib yang betul amat penting bagi memastikan kumbahan tadi dapat disalurkan dengan berkesan. Satu, tiada kebocoran. Yang kedua, tidak tersumbat. Okey, so ada beberapa prinsip yang perlu dipatuhi dalam pemasangan paip salib. Yang pertama adalah kualiti paip. Okey, paip salib hendaklah mempunyai kekuatan dan ketahanan lasak terhadap tekanan tanah dan beban kenderaan di atas dia. Disebabkan paip salib ini kedudukannya di luar rumah. Okey, paip salib tersebut mestilah kuat untuk menerima tekanan tanah dan beban di atas dia. Okey, yang kedua adalah kedap air. Okey, kedap air, paip salib hendaklah mempunyai ciri-ciri kedap air, iaitu air bawah tanah tidak dapat memasuki paip salib. Okey, manakala najis dengan air sisa tidak dapat keluar daripada paip salib. Okey, ini penting bagi mengelakkan pencemaran pada persekitaran disebabkan oleh najis dengan air sisa. Dengan kata mudah dia, paip salib mestilah tidak bocor. Air dalam tanah tak boleh masuk dan kumbahan dia tak boleh keluar. So, untuk memastikan kekedapan dia, ada beberapa jenis ujian yang boleh kita lakukan untuk menguji kekedapan paip salib. Okey, satu adalah ujian asap, okey, ujian air dan ujian tekanan udara. Okey, yang ketiga adalah kecerunan. Okey, paip salib hendaklah dipasang mengikut kecerunan yang sesuai bagi memastikan kumbahan tadi tidak terlalu laju mengalir. Okey, kalau dia terlalu laju menyebabkan hakisan pada dinding paip salib. Okey, dan juga dia tidak perlahan. Okey, kumbahan tadi tidak bergerak perlahan supaya pepejar tidak termendap pada dasar paip menyebabkan tersumbat. Okey, so dia perlu dipasang dengan kecerunan yang sesuai. Okey, pengalih udaraan. Paip salib hendaklah mempunyai proses pengalih udaraan yang berkesan kerana gas yang terhasil oleh kumbahan boleh menyebabkan perubahan tekanan air di dalam paip salib. Okay. So, pemasangan paip bolong pada paip lekapan amatlah penting bagi memastikan gas yang dihasilkan dapat dikeluar melalui paip bolong. Yang seterusnya adalah kelurusan. Okay, ciri pemasangan paip salib yang seterusnya adalah berkaitan dengan kelurusan. Paip salib hendaklah disambung dalam keadaan lurus supaya kumbahan berjalan dengan lancar daripada satu tempat ke satu tempat tanpa memerlukan kerja penyelenggaraan yang lengkap kerap. Okey, so kelurusan boleh diuji ataupun boleh kelurusan ni boleh diuji dengan menggunakan ujian. Okey, satu adalah ujian cermin dan cahaya. Okey, so itu ujian yang boleh dilakukan untuk menguji kelurusan paip salib. Okey. So, saya tunjukkan berkaitan dengan perbandingan sistem paip salib. Okey, tadi kita dah tengok kita ada berasingan, bergabung dengan berasingan separa. Okey, kalau berasingan ni dia menggunakan paip najis dan air sisa. Satu lagi adalah paip air permukaan.
Kelebihan dia memerlukan loji rawatan kumbahan yang kecil. Okey, sebab air permukaan ni tak disalurkan ke loji rawatan. So dia memerlukan saiz loji rawatan kumbahan yang kecil. Kos rawatan kumbahan dia lebih rendah. Okey, kekurangan dia pula, kos pemasangan lebih tinggi kerana memerlukan 2 paip salin. Okey, pemasangan rumit dan berisiko jika berlakunya kesilapan. Okey, bergabung dia ada satu saja paip salin. Okey, dia mengalirkan paip najis, air sisa dan air permukaan. Bila ada satu paip salin, of course lah kos pemasangan lebih rendah. Okey, dan pemasangannya lebih mudah. Cuma kekurangan dia memerlukan loji rawatan kumbahan yang lebih besar. Sebab air permukaan pun disalurkan ke loji rawatan. Kos rawatan kumbahan lebih tinggi dan kemungkinan berlakunya limpahan dalam paip salin sekiranya berlakunya hujan lebat. Okey. Manakala berasingan separa, dia ada paip salin najis dan air sisa dan dia ada paip salin untuk air permukaan. Kelebihan dia, kos pemasangan lebih rendah daripada sistem berasingan kerana paip air permukaan lebih pendek. Okey, kos rawatan kumbahan lebih tinggi. Kekurangan dia, kos rawatan kumbahan lebih tinggi sekiranya lebih banyak air permukaan memasuki air paip salin najis dan air sisa. So itu ciri-ciri dia. Kena tahulah dan kena ingat. Perbandingan bagi ketiga-tiga sistem yang digunakan dalam paip salin. Okey. Next, kita pergi pada lurang. Okay. Bila tengok gambar rajah, baru tahu. Oh, ini rupanya lurang. Oh, ini rupanya kebuk pemeriksaan. Okay. Kita tengok dulu, apa maksud dengan lurang? Lurang adalah ruang atau lubang yang dibina di bahagian tertentu pada sambungan paip salin atau pembentung awam. Okay. Lurang dia mempunyai penutup yang boleh dibuka bagi tujuan pemeriksaan. Okay. Selalunya penutup ni diperbuat daripada kepingan besi ataupun papak konkrit lah, yang ditutup rapat dan kedap udara. Okey. Dia ada dua. Satu lurang, satu kebuk pemeriksaan. Apa beza dia? Okey. Kebuk pemeriksaan ni fungsinya adalah untuk pemeriksaan sahaja. Okey, selalunya dia kecil dan kedalamannya tak kurang daripada 1 meter. Untuk pemeriksaan sahaja. Manakala lurang ni, dia kedalaman dia 1 meter, lebih 1 meter. Fungsi dia adalah untuk pemeriksaan dan penyelenggaraan. Maksudnya, penyelenggara boleh masuk ke dalam lurang untuk melakukan aktiviti penyelenggaraan jika ada tersumbat dan sebagainya. Itu lurang. Kalau tak boleh masuk, itu kebuk pemeriksaan. Kebuk pemeriksaan selalunya kat rumah ada, kat tepi-tepi tu, itu adalah kebuk pemeriksaan yang ada ditutup dengan kepingan besi. Okey, dekat mana kamu boleh nampak lokasi lurang atau kebuk pemeriksaan ni? Kat mana lokasi dia? Okey, so antara lokasi, kita bukan boleh pasang sebarangan. Okey, antara lokasi pemasangan lurang ni atau kebuk pemeriksaan ni, yang pertama adalah pada perubahan arah paip salin. Perubahan arah. Okey. Yang kedua adalah persimpangan. Yang ketiga, perubahan cerun. Yang keempat perubahan saiz daripada kecil ke besar ataupun besar ke kecil. Perubahan saiz paip salin. Dan yang kelima, apabila paip salin terlalu panjang, akan ada lurang dan kebuk pemeriksaan. So ada 5 lokasi pemasangan lurang dan kebuk pemeriksaan ni lah. So beza lurang dengan kebuk pemeriksaan. Lurang, okay,
Lurang fungsinya untuk pemeriksaan dan penyelenggaraan. Manakala kebuk pemeriksaan fungsinya untuk pemeriksaan sahaja. Okey. Now, kita pergi kepada pembentung pula. So, kita dah tengok tadi daripada lekapan sanitari pergi kepada pipe lekapan yang dipasang tegak. Lepas tu dia pergi pula kepada pipe salib yang dipasang semelintang. Dan akhir sekali dia akan pergi kepada pembentung. Okey. Pembentung ni selalu kedudukannya adalah di luar rumah. Di luar kawasan perumahan. Dan di luar rumah lah, rumah sendirian. Okey. Pembentung ni ada 3 jenis. Okey, ada 2 jenis, sorry. Pembentung ada 2 jenis. Satu dipanggil sebagai pembentung bergabung, sistem pembentungan bergabung. Okey. Sistem pembentungan bergabung menggunakan satu pipe pembentung saja yang mengumpulkan najis, air sisa dan air permukaan ke dalam pipe yang sama. Dia collect ketiga-tiga tadi dan kumbahan tersebut akan dihantar ke loji rawatan kepada loji rawatan kumbahan untuk dirawat sebelum dilepaskan ke sungai, laut, tasik dan sebagainya. So, bila dia bawa ketiga-tiga tadi, of course lah dia memerlukan diameter pipe pembentuk yang lebih besar. Okay. Yang kedua adalah sistem pembentungan berasingan. Apabila dikatakan sebagai berasingan ni, maksudnya dia ada 2 pipe pembentuk. Satu pipe dia membawa najis dan air sisa ke loji rawatan kumbahan untuk dirawat. Satu pembentung lagi dia bawa air permukaan. So air permukaan dia pergi ke mana? Dia terus disalirkan ke sungai ataupun laut. Sebab air ni tak perlu dirawat lah. Sebab dia tak mengandungi kumbahan dan sebagainya. Okay, sebab dia adalah daripada air hujan. So, kalau boleh bezakan antara bergabung tadi dengan berasingan, of course lah diameter pembentung untuk kaedah berasingan ni dia lebih kecil berbanding dengan bergabung. Okay, so itu berkaitan dengan pembentung awam. Okay, perbandingan dia tadi. Okay, tadi saya dah bagi tahu berkaitan dengan diameter. So, perbandingan antara pembentung bergabung dengan pembentung berasingan. Okay, kita tengok bergabung dulu. Kalau bergabung ni, dia mengalirkan najis dan air sisa dari pipe lekapan dan air permukaan dari bumbung dan kawasan sekitar ke pipe salib sebelum memasuki pembentung awam. Okay. Semua air kumbahan yang dikumpul akan disalurkan ke loji rawatan kumbahan untuk dirawat. Ketiga-tiga tadi. Semua dikumpul dan disalurkan ke loji rawatan kumbahan. Kebaikan dia menggunakan satu pipe pembentung yang besar dan pembinaannya lebih mudah. Sebab dari satu pipe pembentung sahaja. Kelemahan dia, air akan mudah melimpah sekiranya hujan lebat dan akan mencemarkan alam sekitar. Kalau berasingan, menggunakan 2 jenis pipe salib, iaitu yang mengalirkan air najis dan air sisa. Satu lagi, mengalirkan air permukaan sahaja. Okay. Pipe yang mengalirkan najis dan air sisa akan disalurkan ke loji kumbahan untuk dirawat. Okay. Manakala pipe pembentung yang menerima air permukaan akan disalurkan terus ke sungai tanpa dirawat. Kelebihan dia
menjamin kesihatan dan mengelakkan pencemaran. Kelemahan dia, of course lah, memerlukan kos yang lebih tinggi dan penggunaan pipe yang lebih banyak. Okay. So, saya harap semua jelas. Okay. Berkaitan dengan sistem penyaliran kumbahan domestik tadi. Okay. Untuk sumbernya daripada rumah kediaman lah. So, bagaimana kita nak mengalirkan dia sehingga dia pergi kepada loji rawatan ataupun tangki septik. Okay. So, ingat balik. So, pengaliran kumbahan tadi dia bermula daripada lekapan sanitari. Okay. Lepas tu dia pergi kepada pipe lekapan. Ada 3 jenis. Lepas tu dia pergi kepada pipe salin pun ada 3 jenis. Okey, daripada pipe salin dia akan pergi kepada pembentung, ada 2 jenis. Okey, pembentung bergabung dan pembentung berasingan. Seterusnya dia akan pergilah ke loji rawatan ataupun tangki septik. Okey, so itu adalah kaedah pengaliran kumbahan tadi. Okey, satu step dan satu step. So, saya harap semua pelajar jelas. Okay. Walaupun saya tahu dia banyak fakta yang perlu diingat. Okay. So, saya harap semua dapat dari semasa ke semasa cuba faham balik dan tengok balik apa yang telah disentuh dan cuba jawab latihan-latihan yang diberi. Okay. So, untuk menguji pengetahuan kamu berkaitan dengan apa yang telah saya cuba sampaikan tadi. Okay, saya tinggalkan kamu dengan satu latihan. Okay, so dipanggil sebagai latihan pengukuhan lah. So, saya minta kamu buat latihan ni dan jawapan dia perlulah dihantar melalui GC masing-masing. Okay, jawapannya nanti mohon untuk snap dan hantar melalui GC masing-masing. Okay, so sebarang pertanyaan berkaitan dengan apa yang telah saya sampaikan dan berkaitan dengan latihan pengukuhan ni, kita boleh bincangkan melalui Telegram kelas masing-masing. Okay, so itu saja daripada saya. Semoga apa yang saya cuba sampaikan pada kali ini memberi manfaat kepada semua. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.